Terima kasih Datuk Pengerusi. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran mahasiswa daripada Persatuan Mahasiswa Kelantan Universiti Melaya dan juga murid-murid daripada sekolah menengah yang hadir pada hari ini. Selamat datang. Saya ingin turut menyentuh B7 iaitu 010-100 Jabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan berapakah jumlah pegawai takbir yang saya dipahamkan diistilahkan sebagai macam dibekukan perkhidmatan mereka dengan tidak diberikan tugas yang sepatutnya berasaskan kepada kedudukan jawatan mereka dan juga kebolehan dan juga kepakaran yang ada kepada mereka. Dan saya ingin mendapat penjelasan ini berapa jumlah pegawai tersebut dan di mana mereka ini telah pun diletakkan, apakah grade mereka, jusa ke apa pangkat mereka, dan berapakah sebenarnya gaji yang telah mereka terima selama ini. Sebab saya ingin memberikan satu hujah bahawa adalah suatu yang tidak wajar untuk kita bekukan perkhidmatan mereka ini, kita peti sejukkan perkhidmatan mereka ini, sedangkan mereka mempunyai gaji yang sangat tinggi. Kalau mereka itu sudah sampai kepada peringkat jusa, sudah tentu mereka mempunyai gaji bulanan yang sangat tinggi dan sudah tentu bahawa negara kerugian kerana tak dapat mendapat perkhidmatan mereka. Jadi sebab itu kerajaan harus memberikan penjelasan berapa jumlah mereka dan sebenarnya apa punca dan apa kesalahan mereka. Apakah tidak ada ruang tindakan mengikut proses tata tertib yang boleh diambil kepada mereka, yang akhirnya kepakaran yang ada kepada mereka itu boleh diguna pakai untuk kepentingan negara, tidak diletakkan di satu sudut, dibekukan perkhidmatan mereka yang akhirnya menimbulkan kerugian kepada negara kita. Kemudian saya ingin menyentuh B8 iaitu Jabatan Peguam Negara 010,000. Pertama saya ingin mendapat penjelasan berkaitan dengan satu keputusan kes mahkamah baru-baru ini yang diputuskan bahawa ada 4 orang mahasiswa universiti dan diperjelaskan oleh mahkamah bahawa AUKU clause tersebut adalah bertentangan dengan prinsip perlembagaan dalam negara kita. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, apakah Jabatan Peguam Negara selama ini tak pernah semak mana undang-undang yang sangat bertentangan dengan perlembagaan negara kita. Satu. Yang keduanya, saya nak minta lah kepada pihak kerajaan, khususnya pada Peguam Negara, tak payah merayu lah. Walaupun ada satu stage lagi untuk boleh merayu kepada pihak Mahkamah Persekutuan. Tetapi saya katakan bahawa perkembangan dunia pada hari ini, masyarakat khususnya generasi muda ni inginkan satu kebebasan yang mereka wajar untuk diberikan satu kebebasan untuk bukan mereka nak menyertai parti politik seperti mana yang disebut oleh Pasir Gudang yang merupakan Menteri Pengajian Tinggi kerana ada alasan kononnya atau itu untuk menyekat pelajar-pelajar mahasiswa ini menyertai parti politik, tetapi kita berikan ruang kepada mereka, kebebasan mereka untuk memberikan pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan semasa. Kalaulah mahasiswa dan ahli akademik disekat untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka terhadap masa depan negara kita berkaitan dengan soal politik, mungkin yang dilihat pandangan itu agak bertentangan dengan pendapat dan pandangan kerajaan, maka bagi saya bahawa ini satu benda yang sangat baik untuk masa depan negara kita. Yang keduanya, berkaitan dengan Jabatan Peguam Negara ini, saya lihat bahawa apakah langkah yang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara untuk membersihkan imej Jabatan Peguam Negara apabila ada beberapa kenyataan-kenyataan, report-report yang telah pun dibuat oleh banyak pihak, termasuk bekas Ketua CID Kuala Lumpur iaitu Datuk Madzin Ibrahim terhadap Peguam Negara sendiri, dan juga bekas salah seorang daripada panel penasihat dalam SPRM yang dan juga beberapa yang lain yang membuat kenyataan-kenyataan yang secara terbuka yang menunjukkan bahawa ada perlakuan salah laku yang dilakukan oleh Peguam Negara, dan saya menganggap bahawa penedahan-penedahan itu telah memberikan satu imej yang tidak baik yang sepatutnya Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara harus mengambil tindakan untuk membersihkan
diri mereka. Kalau pendedahan yang dibuat oleh mereka itu tak betul, saya fikir bahawa Jabatan Program Negara dan Program Negara ada ruang untuk mengambil tindakan mahkamah terhadap mereka. Jadi saya ingin mendapat penjelasan apakah pihak kerajaan tidak melihat ini sebagai satu benda yang sangat serius bagi saya, bahawa sepatutnya kalau sewajarnya kerajaan menubuhkan satu suruhanjaya diraja untuk menyiasat kes ini, ataupun Peguam Negara sendiri harus membersihkan diri dia melalui tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh beliau terhadap mereka-mereka yang membuat berbagai dakwaan terhadap beliau. Kemudian saya ingin menyentuh perkara berkaitan dengan B6 Jabatan Perdana Menteri, khususnya yang membabitkan 050,000, iaitu JAKIM. Saya lihat bahawa JAKIM sejak akhir-akhir ini mengadakan beberapa siri kursus ataupun taklimat. Saya pun tak dapat nak spesifik tentang nama kursus tersebut, tetapi dia membabitkan pegawai-pegawai masjid di seluruh negara kita. Imam, Bilal, dua itu yang dibuat. Dan baru-baru ini sudah 3 siri untuk program bagi pegawai masjid seluruh negeri Kedah. Seluruh negeri Kedah dipanggil, dibuat di satu institut yang dibangi, iaitu Institut Infra di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tapi program itu adalah di bawah anjuran JAKIM. Dan saya lihat bahawa saya telah dimaklumkan oleh mereka yang hadir, itu Imam Tuk Bilal di kawasan saya. Dia kata ini program politik nak basuh otak Tuk Imam ya. Nak cuci otak Tuk Imam supaya sokong UMNO, panggillah Tun Mahathir yang sepatutnya dah pencen pun mai bagi ingatan. Dan yang malangnya bagi saya, kata Bulut, apa kena mengena pergi panggil Ketua Polis Negara, pengarah jenayah, Bukit Aman untuk beri taklimat kepada Tuk Imam ini, seolah-olah nak memberikan satu gambaran bahawa masalah negara kita ni berada dalam keadaan yang cukup cemas. Dan saya anggap bahawa ini suatu benda yang tak wajarlah untuk mereka nak hasut kepada imam-imam dan juga Bilal. Tapi alhamdulillah lah, nampak saya tanya Tuk Imam kawasan saya, berubah ke? Tak berubah dia. Rendam kot mana pun tak apa, duk pas situ dia lah. Jadi rugilah, duit rugi belanja kepada perkara-perkara yang tak boleh memberikan apa-apa matlamat. Tapi yang saya nak bangkit di sini, Datuk Pengurusi, ialah di tangan saya ni ada satu dokumen daripada pejabat menteri Jabatan Perdana Menteri, pejabat Datuk Menteri Senator kita Major. Sekarang ni berada di Tanah Suci. Saya doakan moga dia mendapat haji yang mabrur. Tapi saya bukan nak menyentuh soal dia duduk di Mekah sendiri, saya tak boleh sentuh. Tapi ini isu. Baik. Kaitan dengan program yang saya sebut, satu surat yang ditandatangan oleh Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Lieutenant Colonel Abdul Jabbar bin Muhammad Aris. Surat ini dihantar kepada yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Ayub bin Ibrahim, Pengurus Besar Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan Berhad. Permohonan pembiayaan buku. Sukacita dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Jamil Khair, Menteri Jabatan Menteri, telah bersetuju untuk membeli buku sebanyak 250 unit. Nanti saya sebut buku tersebut. Mohon kerjasama daripada pihak Tuan untuk membuat pembayaran kepada syarikat tersebut. Untuk berurusan, sila hubungi Encik Ramesh Rao, Pengurus Besar RR Media di talian sekian nombor. Bersama ini disertakan sebut harga buku bagi buku berkenaan. Sekian, terima kasih. Buku ni nak diberikan kepada pegawai masjid ni. Nak diberi kepada pegawai masjid. Buku tu tajuk Bukti PAS Bukan Parti Islam. Yayasan Taqwa ini sumber pendapatan dia 100% ialah wang zakat. 100% adalah wang zakat. Buku ni nak diberi pada Tuk Imam ni. Nak suruh Tuk Imam tengok, kata PAS ni bukan parti Islam. Saya tak kisah dia nak beli buku tu nak bagi kat Tuk Imam, tak apalah. Tapi isu dia ialah kenapa guna wang daripada sumber zakat untuk kepentingan politik. Ini ada invoice daripada Ramesh Krishnan daripada RR Media ini. Buku tu 250, satu unit RM19.9. Harga keseluruhan RM4,975. Walaupun 4,000 tak sampai 5,000, tapi bagi saya isunya ialah kenapa menggunakan daripada sumber wang zakat. Tak
tak ada ke duit UMNO ni? UMNO teruk lah kan ni. Minta dah duit UMNO nak lawan PAS ni. Ha? Ya, masa Ha? Masa? Ha. Sebab itu saya dah minta 10 minit rasa bosan. Alu-alu mereka pun lama agak ni. Sengkek sangat ke UMNO ni sampai nak ambil wang zakat nak lawan PAS ni. Teruk lah. Jadi saya minta kepada pihak kerajaan perlu melihat secara serius. Di tangan saya ni ada dokumen berkaitan dengan invoice, delivery order, dan juga quotation yang dibuat oleh pihak syarikat Ramesh Rao ini, RR Media ini, untuk membekalkan buku tersebut. Dan saya menganggap bahawa ini merupakan suatu yang sangat memalukan kita dan memerlukan perhatian pada pihak kerajaan supaya perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wang ini tidak sewajarnya berlaku. Dan saya fikir bahawa wang zakat itu sepatutnya gunalah untuk bantu orang susah, orang miskin dan anak yatim dan sebagainya, daripada diguna untuk kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi.